Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman. Apa khabar Hajah Comel-Comel, Saudara Aim, juga Puan Kamariah M. Jamil, Saudara Syahad Ibrahim. Terima kasih hadir sabar malam menemani saya bersama dengan bulan terang. Itu juga Izzuddin dari Pulau Pinang, Saudara Zamari LC, selamat malam. Saudara Mak Zal, Saudara Aim, Saudara Ashman, Saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din dari Kemayan, Saudara Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Moga sihat ya. Saudara Samsul Anwar, Saudara Bak Yaram, Muhammad Zal, Saudara Sobri Jaafar, Saudara Abdul Rahman daripada Johor Bahru, Puan Hasnah Jaafar, Saudara Sally Rashid, Saudara Ahmad Map, itu juga Muhammad Razi, Saudara Asal Selama, Kedah, Saudara Zack Peri-Peri dari Johor, Muhammad Nazir Muhammad Nazir Syafi'i dari Alostak, Kedah, Puan Siti Saripah, Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan, saudara. Begitu juga Saudara Ramli Karim daripada Keluang, Saudara Roy Pa dari Dungun, Terengganu, Madam K, Cik Nurlia, Yaumon, apa khabar anda semua? Doa saya sihat, saudara. Saudara Kazani, dia ganggu awal-awal lagi dah. Saudara Pak Chu dari Langkap Perak, saudara Pak Chu, Puan Hamidah Kamat, salam pencerahan untuk semua pelayar, katanya. Saudara Isfarizal Mahpul, Saudara Faizal Melaya, apa khabar Faizal? Moga sihat. Saudara Zainal dari Kampung Gajah, Perak, saudara Abu Nem, Saudara Said Wahab, salam, terima kasih. Adinda sihat ya saudara. Saudara Nur Fisah Idrus dari Kuala Kangsa, Saudara Izzuddin. Kenapa kebanyakan rakyat Malaysia suka buat fitnah, nak buat macam mana saudara? Saudara Umi Kalsum, Saudara Abu Nem, Cik Nen, salam daripada Alostar, Cik Nen ya. Urut Bismillah dari Tanah Merah, Kelantan, Saudara Awi bin Yahya dari Kuala Krau, Pahang, Saudara Bakat Ahmad, Saudara Azrul Jalil. Itu juga Saudara Yahya Ibrahim Mamatip, Saudara Abi K, Saudara Puan Noria Arsyad, Abu Nem, Salam Madani, Saudara Rosdi Saman dari Bacok, Kelantan, Saudara Kazani, Jebat Pembela dari Kulim, Kedah, Puan Rosini Korengot dari Sarawak, Lanpas, Hani Abdullah. Itu juga Nursidah Kasim, Muhammad Hamzah Abdul Jalil, Nuraini Adnan, Saudara Yahya Bayar ni, Sambuh Hawi, Zamri TJ, Saudara Syahad Ibrahim, salam dari Bagan Datuk, Azmi daripada Bagan Datuk, Saudara Sabri, Saudara Backyard, begitu juga Abike, terima kasih. Muhammad Zabidi Sazali, Saudara Abdul Malik dari Temeluh, Pahang, Saudara Lance RZ, Hafiz Azara, Ion Skyrock, happy lah katanya ya. Saudara Muhammad Nasir, ada ganggu lah line satu lagi tu. Saudara Abdul Ghaffar Hamzah dari Kuantan, Pahang. Begitu juga Saudara Lim Kim Lun, apa khabar? Saudara Wan Lan, Saudara Kuzaida Jasnida dari Kuala Pilah, Negeri Sembilan, Saudara Muhammad Asridir dari Kuantan, Ramlah Hamid, Saudara Muhammad Syali, saudara Jarudin, Saudara Wan Syarudin, Saudara Jarudin. Jangan betulkan TV anda saudara ya, sebab layaran di channel anda ni selalu kena gangguan. Chang Samsuri, Cik Latif, Saudara Abiki, begitu juga Ramlah Hamid, Saudara Muhammad Asridir dari Kuantan, Saudara Ramli Rasul, superstar bola sepak masuk calon. Tu okey lah tu. Saudara Ramli, Saudara Yana Man dari Parit Bunta. Itu juga Saudara Azmi Bacik, apa khabar saudara? Samad Oveki Clocking. Terima kasih Saudara Mat Kelana. Semoga semua sihat. Ya, saudara yang nak minta saya live, saya minta maaf lah. Saudara Mat Kerakok, Saudara Fabi Ismail, Saudara Karil Zul, Saudara Mat Kelana, Fabi Ismail saudara. Begitu juga Azhari Tok Kaya, Saudara Jaharudin dari Ipoh, Perak saudara. Jangan betulkan TV anda, Saudara Jaharudin ya. Saudara Azhari Tok Kaya, Vijayan Gopal dari Sabah, apa khabar Saudara Wijaya Jaka Linglung dari Pulau Pinang, Saudara Abdul Rahman Salam Madani katanya, Saudara Jeffrey Din dari Teluk Intan, Perak,
saudara Zamri Abdullah, Pok Cham Baharudin dari Shah Alam, DZ Qatari, saudara Wan M. Bakri, Salam Perjuangan, saudara Abdul Hamid, saudara Asyad. Itu juga saudara Syarifah Hafifah. Suaranya hilang-hilang macam siang tadi. Begitulah Puan Syarifah Hafifah. Sekejap ada, sekejap tak ada. Tapi jangan betulkan TV anda. Begitu keadaannya. Ya, pada ID, begitu juga saudara Mat Syahli. Memang ada gangguan di channel saudara. Saudara Jalal Ali, Muhammad Kapli, saudara Agus Salim dari Langkawi. Begitu juga Sadiah Jelani, saudara Ismail Abu Hassan, saudara Asyad Arifin, ya saudara. Terima kasih saudara. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Saudara Syuami Idris dan Batu Pahat. Tuan Haji Osman, kalau apa-apa berlaku, jangan risau, jangan betulkan TV anda. Sebab saya tahu lain yang anda pakai sekarang ni sentiasa diganggu sekarang ni, saat ini saudara. Baik, kita harus meneruskan pencerahan pada malam ini. Hari ini hari Isnin, tanggal 24 Julai saudara. Hari ini merupakan hari yang ke-1222. Begitulah kita membuat countdown 1222 hari dah. Di warna bagaimana virus tersebut menyerang, dan saya tak dapat laporan dari Kementerian Kesihatan, tapi saya yakin masih ada lagi. Saudara Razli Saleh daripada Yan, saudara. Kita masuk terus pada e-commerce, saudara. Pada teman-teman yang ada punya produk, silalah hubungi Al-Azhar 011-330-41241. Ya, saudara Rosli, bagi membolehkan saya untuk memberi pencerahan dengan produk anda. Al-Azhar memasarkan setangi bakur. Dia macam kemian, saudara. Bila dibakar, rumah kita wangi. Begitu juga dengan haruman perfum dari tanah Arab. Kalau tak dapat hubungi Al-Zahar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah, saudara. Dan juga simpulan kasih Cik Siti dibuka untuk tempahan. Bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, boleh hubungi Syauqi di talian 012-357-5703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan, saudara. Segar-segar, kiwi, ceri, anggur, semua yang baik-baik belaka. Harga lebih murah daripada harga pasar, dan buah-buahan tersebut terus dihantar ke rumah anda. Ini untuk teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang. Tapi jangan lupa juga, saudara, popiah sira Lady Maria memang sedap, saudara. Rangup, pedas, manis. Boleh hubungi saudara Nizam 019-435-1203 untuk tempahan, ya saudara. Noh Akram pula, saya ulang apa benda, saudara? Saya ulang. Saudara Roslan, Waalaikumsalam. Saudara Noh Akram, saya ulang. Jangan lupa Lady Maria punya popiah sira. Baik, saudara. Itulah seketika saya memberi pencerahan tentang produk-produk dalam segmen e-commerce. Baik, saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan, saudara. Sebenarnya, saudara, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitannya di hari kiamat nanti. Dan barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Baginda juga bersabda bahawa Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama Muslim. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke syurga baginya. Tidaklah sekelompok orang yang berkumpul di suatu masjid, itu rumah Allah, saudara, untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan rahmat dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, itu kurang sedikit, maka keturunannya tidak akan dapat meninggikannya untuk menambah amalnya. Ini hadis riwayat Muslim, saudara. Jadi statusnya status hadis. Ayat ini hadis yang ke-2699. Pengajarannya, saudara, mukmin yang membebaskan mukmin lain dari suatu kesulitan di dunia, nescaya Allah akan membebaskannya dari kesulitan di akhirat nanti, saudara. Jadi mukmin yang memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan semasa di dunia, nescaya akan memberikan kemudahan kepadanya
di dunia dan di akhirat. Mukmin yang menutupi aib seorang Muslim semasa di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah sentiasalah akan menolong siapa yang menolong saudara Muslim yang lain. Sesiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke syurga baginya, saudara. Dan orang yang berkumpul di masjid untuk membaca Al-Quran, maka Allah akan mengurniakan ketenangan, mengurniakan rahmat dan dikelilingi oleh para malaikat. Serta Allah akan menyebut-nyebut nama mereka kepada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang kurang amalnya semasa di dunia, maka keturunannya tidak akan dapat menambah amalnya. Artinya, saudara, kalau kita tak buat, orang, anak kita, cucu kita tak mampu untuk menambah amalan kita. Mereka cuma mampu memberikan kita sedekah, bacaan ayat suci Al-Quran dan berdoa pada Allah. Tapi tidak dapat menambah amalan kita. Amalan itu kita yang melakukannya, saudara. Itulah seketika. Terima kasih kepada teman-teman yang menghantar kepada saya kiriman dalam segmen Naluri Kehidupan. Saudara, saya lama tak dapat ini mutara kata kiriman Datuk Syed Ali. Dari hari ini boleh menghantar kiriman dalam segmen mutara kata. Menurut Datuk Syed Ali, banyak orang bercakap tentang fitnah itu suatu dosa. Tapi fitnah dan dusta itu jugalah yang disebarkan. Itu kata Datuk Syed Ali. Ramai orang bercakap fitnah itu dosa. Tapi fitnah itu jugalah yang selalu dilakukan. Jadi beliau bertanya kepada kita, apakah kita mahu terus tergulung dalam gulungan yang sebegitu? Saudara, kita harus saling ingat mengingati. Terima kasih Datuk Seri Syed Ali. Moga bahagia bersama anak dan cucu-cucu di rumah. Sebab Datuk Syed Ali, dia dah pencen, dia kata dia tak mahu lagi bercakap terlibat dalam dunia politik. Baik, saudara, kita santun pula pantun Pak Nazir. ABK, apa khabar? Salam satu Malaysia Ahmad Dhani. Saudara Datuk Anwar Bakar, saudara Asyaka, saudara Otai. Jangan betulkan TV anda, saudara Datuk Anwar, ya. Dia sekiat tak ada. Saudara Abu Bakar Harun daripada Dungun, Terengganu, saudara Tukiran Kitam, apa khabar? Orang Muar kata Tukiran Kitam, dia kata gelombang kerajaan Madini kini semakin mendapat sambutan termasuk di Kelantan. Sekejap lagi saya akan beri ulasannya, saudara. Puan Sofiah Yusof dan sebagainya. Baik, kita santun pantun Pak Nazir. Apa kata Pak Nazir, saudara? Dari Perlis bila menghantar kiriman karyanya pada kita untuk berkongsi bersama. Menurut Pak Nazir, madu kelulut sedap rasanya, sungguh manisnya kata si manja. Senangnya mulut memertabat bahasa, namun hanya di bibir saja. Pak Nazir sebagai orang yang mencintai bahasa kita, bahasa ibunda, bahasa Melayu. Sebab tu kadang-kadang dia kecewa kerana apabila pemimpin kadang-kadang bercakap, manislah mulut, tapi kononnya nak memertabatkan bahasa. Tapi kadang-kadang kita lihat kadang-kadang hanya sekadar di bibir saja. Itu kritikan Pak Nazir pada mereka yang kononnya nak berjuang dalam memperjuangkan martabat bahasa kita. Tambah Pak Nazir lagi, singgah rumah tamu dekat lorong maktab. Jangan mudah jemu apabila baca kitab. Jadi Pak Nazir mengingatkan kita, jangan mudah jemu apabila kita membaca kitab. Itu sering beliau mengingatkan kepada kita. Dan saya pula mengingatkan beliau, kitab maksud Pak Nazir itu Quran lah, saudara. Dan juga sirah-sirah, sejarah, begitu juga dengan hadis. Itu bahasa kitab. Kitab itulah maksudnya, saudara. Dan kita harus mengingatkan pimpinan negara, jangan berbelanja wang negara kerana kita bimbang seandainya kalaulah wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh muflis. Ya, saudara Rosdiwan, saudara MZ Hamzul, saudara Mazlan Khalid dan Hamzah Hussein. Saudara Puan Asbah binti Atan, saudara Mak Amo, saudara Ramli Osman, saudara Mak Spana. Saudara Fazil mengucapkan Al-Fatihah untuk kembalinya Allahyarham Datuk Sarin Ayub, saudara. Dan saya mengingatkan pada anda yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana channel, saya tak marah, saya tak melarang. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantaunya, saudara. Dan kena ingat, ini adalah pencerahan politik yang matlamatnya sekadar memberi informasi. Tak lebih daripada itu, saudara. Bila saya memberi komen,
kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Kalau saudara nak menyantuni, menghantar kiriman dan sebagainya, pohon saya, saudara, agar anda gunakanlah bahasa-bahasa yang ada adabnya. Janganlah kita menggunakan bahasa yang celupar, kerana ingat, saudara, bahasa menunjukkan bangsa. Bangsa kita bangsa yang terlalu terkenal dengan budinya, dengan sikap lemah lembut dan sebagainya. Jangan kita berkasar dengan orang, saudara. Itu pesan saya, saudara. Halaman media saya ini saya tak izinkan untuk kita memaki hamun dan sebagainya. Puan Marabiah Abdullah, salam dari Pandan Jaya katanya. Cik Pak Makno, selamat malam. Itu juga Rubiah Husin. Waalaikumsalam Pak Cik Aidi katanya. Saudara Ana Zek, saudara Husin Naina Muhammad, berakhir Cik Muda. Saudara Jamal Nasir, saudara Jamal Nasir Adnan. Terima kasih menghantar saya sekuntum mawar merah. Saudara Bala Ranch dari Melaka, hujan sudah berhenti, cuma hidup madani katanya. Saudara Latif, apa khabar saudara? Baik saudara, ini berita dari berhubung tentang cuaca negara kita saudara. Saya mendapat laporan dari Manila katanya bahawa ribut tropika Doksuri. Oh, ini ribut ni bahaya saudara. Ribut tropika Doksuri dijangka bertambah buruk dan meningkat kepada taufan dalam beberapa hari yang mendatang, yang akan memaksa negara Filipina. Pimpinan negara Filipina terpaksa menangguhkan beberapa aktiviti di ibu negaranya besok. Kerana ribut tropika Doksuri ini katanya sedang menuju ke negara China dan menghala ke Filipina. Jadi Perkhidmatan Pentadbiran Atmosfera, Geofizik dan Astronomi Filipina memaklumkan bahawa Doksuri, itu ribut Doksuri yang turut dipanggil ribut Ige di Filipina, bergerak ke arah barat pada kelajuan 15 km sejam dengan kekuatan anginnya ialah 95 km sejam serta tiupannya menjangkau sampai 115 km sejam. Kerana itu, saudara, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Semalam telah pun mengumumkan semua urusan kerajaan dan sekolah awam di Metro Manila digantung ataupun ditutup hari ini dan besok. Kerana ribut taufan Doksuri diramal berada dalam kedudukan paling hampir dengan ibu negara Filipina, saudara. Walaupun Presiden Marcos yang dijadwalkan menyampaikan ucapan negara besok telah memaklumkan penggantungan itu kerana risiko cuaca dan mogok pengangkutan, saudara. Malahan, saudara, Bursa Saham dan Persatuan Perbankan Filipina juga masih belum memaklumkan sama ada pasaran saham serta perdagangan mata wang mungkin akan digantung besok kesan daripada ribut taufan, saudara. Dan saya juga mendapat laporan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan nasihat mengenai taufan Doksuri yang kini katanya berada di kedudukan 1424 km ke timur laut Sandakan Sabah. Dalam kenyataan hari ini, saudara, Met Malaysia memaklumkan taufan itu kini berada di kedudukan kira-kira 430 km ke timur laut Pulau Samar di Filipina. Jadi, jabatan tersebut memaklumkan berdasarkan dari pencerapan pada jam 5 pagi tadi, taufan tersebut bergerak ke arah barat laut dengan kelajuan 15 km sejam dengan kelajuan angin boleh mencapai maksimal 130 km sejam. Jadi Met Malaysia bagaimanapun berkata taufan Doksuri bagaimanapun masih lagi tidak menimbulkan ancaman besar kepada negara kita, tetapi wajarnya lah kita berhati-hati kerana taufan Doksuri ini, saudara, kalau datang dia melanda 2 hari lepas di Amerika, kilang yang membuat ubat-ubatan Pfizer, saudara, habis lingkup semua, saudara. Itu jadi taufan ini bukan taufan main-main, saudara. Jadi kita harus berhati-hati, saudara. Saudara Abiki dia kata tap screen. Saya terpaksa tap lah. Saudara Roslan Mubin, apa khabar? Saudara Abdul Wahad, shout out. Ya, kalau ada gangguan jangan lari sebab saya akan tekan balik. Itu keadaannya, saudara. Itulah keadaan, saudara. Sekarang ni, saudara, bagaimanapun selalu saya katakan, saudara, harimau mati meninggalkan belang, manusia pergi meninggalkan nama. Jadi hari ini Duli Yang Mahmulia Sri Paduka Baginda Jabatan Agung bersama dengan permaisurinya menzahirkan ucapan takziah
kepada seluruh keluarga Allahyarham Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub yang telah pun kembali ke rahmatullah semalam, saudara. Ia turut menzahirkan ucapan takziah ialah Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah. Menurut catatan dalam laman resmi media sosial Istana Negara, Duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda berdua menzahirkan rasa duka cita dengan pemergian Allahyarham dan menzahirkan harapan agar seluruh keluarga Allahyarham sabar dan tabah menghadapi dugaan serta suasana sedih dan pilu ini. Sri Paduka Baginda berdua mendoakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat oleh Allah SWT dan ditempatkan dalam kalangan mereka yang beriman dan beramal saleh. Kerana Duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda turut menghargai jasa khidmat bakti Allahyarham kepada negara serta menyifatkan pemergian Allahyarham sebagai suatu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Itu merupakan catatan yang dikeluarkan oleh Istana Negara, saudara. Dan siang tadi, saudara, jasad Allahyarham telah pun disemadikan pada jam 12.05 tengah hari di tanah perkuburan Jalan Sulung Serkat. Sebelum itu, jenazah Allahyarham Ahli Parlimen Pulai yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram telah pun disolatkan ataupun disembayangkan sebanyak 5 kali di Masjid Jami' Datuk Haji Noh Gadut di Serkat, termasuk diimamkan oleh anak sulungnya Iskandar Zulkarnain Salahuddin, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri turut mengimamkan solat jenazah Allahyarham. Sebenarnya, saudara, memanglah tak dapat dinafikan. Saya menerima berita tu bila jam 8.30 malam, tapi belum pasti. Tapi bila jam 9.23 malam, kita benar-benar dikejutkan dengan pemergian seorang Menteri Kabinet, itu Datuk Seri Salahuddin. Allahyarham meninggal pada jam 9.23 malam ketika dalam rawatan di Hospital Sultanah Bahyah di Alor. Allahyarham dimasukkan ke Hospital Sultanah Bahyah pada 10 suku malam Jumaat lalu selepas mengadu tidak sihat dan muntah-muntah. Doktor pakar kemudian mengesahkan terdapat pendarahan di bahagian otaknya dan perlu menjalani pembedahan segera dan dimasukkan ke unit rawatan rapi sejak pagi kemarin dan selepas selesai menjalani pembedahan pagi semalam sebelum Allahyarham meninggal dunia. Ia sejak menerajui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Allahyarham memperkenalkan secara menu rahmah. Itu satu menu yang popular yang menampilkan sajian dengan jualan harga mampu milik kepada rakyat. Jenama menu rahmah yang berharga RM5 mendapat sambutan luar biasa. Bukan sahaja rakyat, malahan segmen peniaga kecil dan franchise turut tampil menyahut dan menyokong usaha tersebut. Tidak sekadar menu hanya makanan saja, saudara. Ia juga jenama rahmah turut diperluas kepada penjualan produk-produk lain seperti pakaian, kelengkapan sekolah serta barangan pengguna yang lain. Itulah keadaannya, saudara. Allahyarham merupakan aktivis begitu lama bergiat dalam politik, saudara. Sebab itu, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam culipannya, saudara, saya baca malam tadi, sekarang saya nak baca, itu Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan pemergian Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub sebentar tadi, katanya, sebagai satu kehilangan besar. Perdana Menteri berkata beliau amat terkesan dengan kehilangan Allahyarham yang merupakan seorang sahabat yang setia. Secara peribadi, ia satu kehilangan besar buat diri saya dan keluarga, dan saudara Salahuddin teguh bersama dalam perjuangan yang panjang ini hingga ke akhir hayat. Jasa dan budinya tentu tidak termampu dibalas secara materi. Beliau dikenali kerana mempunyai sikap kepribadian yang tinggi, sama ada kepada kawan maupun lawan. Sosok yang kuat bekerja dan sangat taat pada amanah dan tanggungjawab. Catatan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ditulis itu mengakhirnya, berehatlah sahabatku. Tu catatannya tu, berehatlah sahabatnya. Sayulah, saudara. Untuk itu Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap agar keluarga Allahyarham tabah menghadapi dugaan ini. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi menyifatkan bahawa negara kehilangan seorang pemimpin yang hebat. Saudara, menerusi catatan dalam media sosialnya, Datuk Seri Ahmad Zahid berkata Allahyarham merupakan seorang rakan dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan yang sangat beliau hormati, berperwatakan rendah diri,
yang sangat beliau hormati, berperwatakan rendah diri, sentiasa komited dan berdedikasi dalam melaksanakan tanggungjawab. Catatan Datuk Seri Zahid Hamidi, sehingga ke hujung nyawa beliau prihatin dan terus berjuang memikirkan kesejahteraan rakyat. Negara kehilangan pemimpin hebat. Jadi katanya, marilah kita berdoa semoga Allah SWT merahmati beliau dan memberikan kesabaran kepada seluruh keluarga atas kehilangan ini. Sementara itu, saya Timbalan Perdana Menteri kedua, itu Datuk Seri Fadilah Yusof, melalui laman media sosialnya turut merakamkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga. Moga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Jadi saudara Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri menghantar kiriman dalam media sosial. Begitu juga saudara, bagaimana menteri-menteri dan timbalan menteri yang lain selain pemimpin negara turut menzahirkan ucapan takziah pada keluarganya. Menteri Komunikasi dan Digital, Saudara Fahmi Fadzil berkata, jasa Allahyarham yang mencetuskan inisiatif Payung Rahmah, antaranya menu Rahmah dan jualan Rahmah, sangat besar dalam membantu mengurangkan beban rakyat. Dalam politik, saya akan sentiasa kenang saat-saat indah, perit, senang dan susah, terutama dalam Majlis Pimpinan Pakatan Harapan. Catatannya lagi, you will be missed, dear friend. Maksudnya kami akan merinduimu, duhai sahabatku. Itu melalui ciupannya dalam media sosial. Dan Menteri Perpaduan Negara, Datuk Aaron Ago Dagang, mengucapkan takziah buat seluruh keluarga Allahyarham. Malahan beliau terkejut dengan berita pemergian rakannya yang sama dalam satu jemaah. Satu kehilangan besar buat negara dan semoga arwah ditempatkan bersama orang-orang yang beriman, katanya. Sementara itu, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri yang berhormat mulia Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz turut mendoakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat, diampunkan dosa, diterima segala amal ibadahnya serta ditempatkan dalam kalangan mereka yang beriman. Sementara itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri menyifatkan Allahyarham sebagai tokoh yang memperjuangkan konsep rahmah bagi membantu meringankan beban rakyat. Semoga Allah merahmati diri, mengampunkan dosa dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Kata Datuk Nancy, saya juga mendoakan ketabahan buat ahli keluarganya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata beliau amat sedih menerima berita pemergiannya. Salam takziah. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adi juga turut merakamkan takziah, terutama buat keluarga Allahyarham dan rakan-rakan daripada Parti Amanah. Saudara, itu komen daripada kalangan menteri dan timbalan menteri. Banyak lagi yang lain-lain saudara yang tempat saya baca. Tapi bagaimana dengan pimpinan-pimpinan parti-parti politik yang lain saudara? Menurut Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu, beliau menyifatkan bahawa pemergian Datuk Seri Salahuddin sebagai kehilangan yang sukar dicari ganti. Memanglah saudara, beliau Allahyarham merupakan timbalan Presiden Amanah dan saya nampak dengan wajah yang sebab, saudara, retinya segarang-garang ini Datuk Seri Mat Sabu bila kehilangan Allahyarham, beliau terasa terkesan. Itu dapat saya melihat daripada wajahnya, body language-nya saudara. Malahan Datuk Mat Sabu sentiasa berada di sisi keluarga Allahyarham sehinggalah Allahyarham disahkan meninggal dunia saudara. Walaupun berbeza pandangan, berbalah dalam politik, namun Tan Sri Muhyiddin Yassin turut merakamkan ucapan takziah pada keluarga Allahyarham Datuk Seri Ayub. Beliau mendoakan agar Allahyarham dicucuri rahmat serta ditempatkan dalam kalangan orang beriman dan beramal saleh. Saya merasa duka cita mendengar perkabaran ini dan berdoa semoga keluarga, ahli keluarga Allahyarham dapat bersabar dan tabah melalui detik menduka citakan ini. Itu katanya dalam media sosial. Begitu juga Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang turut menerusi laman media sosialnya mengucapkan takziah pada seluruh ahli keluarga Allahyarham. Semoga Allah mengampunkan segala dosanya dan mencucuri rahmat ke atasnya. Bagi pengurusi parti DAP, Lim Guan Eng menyifatkan ketokohan dan jasa Allahyarham menyemai benih harapan untuk masa depan negara. Catatannya, tidak terungkap kesedihan dengan pemergian sahabat dan rakan seperjuangan saya, Saudara Salahuddin Ayub. Salam takziah untuk keluarga beliau. Semoga sabar menghadapi ujian ini. Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Syed Saddiq, turut mengutuskan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham sambil berterima kasih atas usaha dan keringat Allahyarham ketika berkhidmat untuk negara. Semoga beliau ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Jadi begitulah saudara,
pemergian seorang pemimpin negara yang bukan sekadar diratapi oleh ahli keluarganya, tapi teman-teman saya banyak juga coretan yang masuk dalam wall saya menzahirkan kesedihan mereka, tapi penghargaan juga ucapan takziah dari kalangan teman-teman dalam kabinet, menteri di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, begitu juga dengan pemimpin parti-parti politik. Saya gembira jugalah melihat dalam saat-saat begini, pemimpin parti politik walaupun berbeza pandangan, kita berbalah dan sebagainya, tetapi bila timbul saat-saat sebegini, semua boleh bersatu hati menzahirkan kesedihan, saudara. Itulah, saudara, selalu saya katakan, kematian itu pertunangannya kehidupan, ataupun kehidupan itu pertunangannya adalah kematian. Ya, saudara, samalah kita mendoakan agar roh Allahyarham ditempatkan di kalangan orang-orang yang bahagia. Baik, saudara, hidup perlu diteruskan. Tapi penerusan hidupnya cuma hari ini saya dapat berita. Berita tak seronok, saudara. Iaitu Suruhanjaya pencegah rasuah. Katanya telah pun menahan reman seorang lagi pegawai kanan yang berkhidmat dengan kerajaan negeri Kedah bagi membantu siasatan berhubung rasuah dan salah guna kuasa dalam perlombongan unsur nadir bumi REE. Ya, saudara. Menurut sumber, suspek lelaki berusia 50 tahun ditahan kira-kira jam 8 malam tadi di pejabat SPRM Alustar kerana disyaki meminta rasuah. Katanya sekitar dalam RM1 juta daripada seorang pemilik syarikat. Perintah reman selama 3 hari bermula hari ini sehingga 26 Julai telah dikeluarkan oleh Magistrate Muhammad Zulhilmi Latif di Mahkamah Magistrate Alustar pagi tadi, saudara. Jadi setakat ini secara keseluruhannya sudah pun 4 suspek telah pun ditahan oleh SPRM, termasuklah ketua pegawai eksekutifnya, Perbadanan Menteri Besar, pengarah syarikat dan pembantu kepada pemilik syarikat bagi membantu siasatan. Pengarah kanan bahagian siasatan SPRM, Datuk Seri Syahmuddin Hashim, ketika dihubungi oleh media mengesahkan tangkapan tersebut dan berkata siasatan dijalankan di bawah Seksyen 17 dan 23 Akta SPRM. Ya, saudara, saya hanya akan membaca atau memberitahu bila ada pengesahan dari pihak yang berautoriti. Sementara itu, saudara, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno, yang Muhammad Datuk Seri Sanusi selaku Menteri Besar, beliau mengesahkan tadi bahawa seorang lagi pegawai kanannya ditahan anggota penguatkuasa bagi membantu siasatan. Dan pihaknya sentiasa memberikan kerjasama sepenuhnya dan meminta agar kaki tangan yang dipanggil hadir memberi keterangan yang diperlukan. Bagaimanapun, katanya, Ketua Pengarah selaku Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional, beliau menjelaskan beliau tidak mengetahui secara terperinci tentang butiran lanjut penahanan tersebut. Saya pun tak tahu. Bagi selesailah siasatan itu tak apalah. Jadi artinya pejabat Menteri Besar pun tahu benda ini, dan biasalah, saudara, kadang-kadang mereka mengatakan ini adalah antara tindakan politik dan sebagainya. Tapi sebagaimana yang dijelaskan oleh Yang Amat Perdana Menteri, bahawa apa-apa saja pun itu biarlah pihak berkuasa, Perdana Menteri tak ada pun kena-mengena, katanya. Baik, saudara, kita tinggal 5 hari lagi, saudara. 15 hari lagi hari penamaan calon. Countdown kita tinggal 5 hari lagi penamaan calon dan 19 hari lagi hari mengundi untuk kita menoktahkan. Tapi bagaimanapun, dalam keadaan begitu, bila berlaku kematian semalam, maka besar kemungkinan Dewan Undangan Negeri di Muar dalam daerah Muar, apa nama kawasan saya lupa, saudara, dan juga ahli parlimen, kursi parlimen di kawasan di Johor, saudara. Aduh, nak ingat pun lupa juga, saudara. Berlaku kekosongan dan Suruhanjaya Pilihan Raya sedang menanti Pulai, kursi ahli parlimen Pulai. Bila berlaku kekosongan, tentulah akan adanya pilihan raya kecil terpaksa diadakan untuk parlimen Pulai dan satu Dewan Undangan Negeri juga berhampiran dengan Muar. Dulu masa pilihan raya dulu saya pernah pergi, saudara, masa pilihan raya Dewan Negeri di Johor itu hari. Artinya Johor akan mengadakan pilihan raya kecil dan juga pilihan raya parlimen. Kedua-dua speaker Dewan Rakyat, speaker Dewan Undangan Negeri sedang menanti pengesahan dan sebagainya daripada pihak tertentu, dan mereka akan menghantar surat kepada Suruhanjaya Pilihan Raya untuk mengadakan pilihan raya bagi mengisi kekosongan tersebut, saudara. Baik, saudara, bila kita bercakap soal ni countdown ni, saya melihat bahawa semalam
semalam ceramah perpaduan yang diadakan di Machang, di pekarangan rumah Ketua Perhubungan UMNO, walaupun beliau tidak bertanding, Datuk Seri Jazlan, yang hadir memang ramai saudara. Di luar jangkaan saya lihat saudara. Dan bagi saya merasakan apakah warga ini seolah-olah mereka tak kisah pun, walaupun puluhan ribu yang membanjiri stadium Sultan Muhammad di Kota Baru dalam 2-3 hari sebelum itu, tapi kehadiran di rumah di pekarangan rumah Datuk Jazlan juga begitu punya ramai saudara. Mereka benar-benar teruja dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri bersama dengan Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi. Jadi saya merasakan apakah warga Kelantan sekarang ni sudah pun mula mau beralih angin. Sebab kalau dulu bila adakan sesi ceramah UMNO ni kurang sambutan, tapi malam tadi amat memeranjatkan. Jadi apakah warga Kelantan sudah mengharapkan agar poket mereka kembali tidak kering kontang? Kerana semua orang tahu selain daripada pembangunan ekonomi, permasalahan prasarana, masalah air, masalah jalan dan sebagainya, warga Kelantan sudah pun menimbulkan persoalan. Bagaimana dengan dapatan wang royalties ataupun wang eksan yang diperolehi daripada Petronas, yang ternyata sekarang ni rakyat tertanya. Begitu juga dengan begitu banyak wang yang dihantar oleh kerajaan pusat, kononnya mau menyelesaikan masalah air di Kelantan, masih tidak selesai. Itu persoalannya saya mungkin sebab itulah saya. Jadi begitu juga tentang masalah mutu hidup, keadaan pasar-pasar di pasar Siti Khatijah, ekonomi yang seolah tidak bergerak. Jadi rakyat saya rasa sudah pun mula nak membuat perhitungan. Kerana rakyat Kelantan juga sudah pun bosan dengan percaturan politik yang lain tak ada. Makin hamun mengata orang. Yang rakyat mahu tahu apa yang akan diutarakan. Sebab tu bila mereka mendengar kenyataan daripada pimpinan UMNO, terutama Datuk Seri Zahid Hamidi dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka mula merasakan ada sedikit keyakinan bahawa ada sesuatu yang sedang dijanjikan untuk masa depan mereka. Itu bukan hanya berlaku di kawasan Machang saudara. Begitu juga di Gua Musang sebelah petang yang datang puluhan ribu saudara. Dan sebab itu saya katakan bahawa sekarang ni saya nampak mau pola-pola peralihan. Malahan terkini, ini saya dapati saya yang terkini, saya dipahamkan bahawa para penyokong dari segi warga PAS sendiri saudara, ada gambar dalam media sosial saya tengok, saya terkejut. Dalam gambar dalam media sosial itu warga yang mengaku sebagai orang PAS, mereka sudah pun menurunkan bendera PAS. Ini di kawasan Don Gual Priok. Kerana nampak gayanya mereka sudah pun mengambil tindakan nekat menurunkan bendera PAS tersebut. Dan kabarnya kerana pimpinan PAS telah pun menukarkan calon lama itu Abai Mat dengan calon baru, katanya dari luar kawasan, bertanding 2 kali, iaitu Kamarudin Kamarudin Muhammad. Ini bukan anak tempatan di Gual Priok. Malahan mereka merasakan bahawa dia dah bertanding 2 kali dulu pun kalah. Tapi kali ini diturunkan juga oleh PAS, sedangkan Abai Mat masih lagi penyandang. Jadi kekecewaan mereka itu membuatkan gambar dalam media sosial yang dapat pada saya, adanya saya tak tahulah siapa yang buat, pulanglah ini pihak berkuasa pasti akan menyiasat. Tapi yang jelasnya bendera PAS sudah pun diturunkan, katanya oleh penyokong-penyokong Abai Mat yang begitu kecewa apabila calon yang diturunkan kali ini Saudara Kamul Zaman yang dirasakan orang luar. Nampak gayanya sekarang ni saya, Kelantan sudah pun mula berubah. Dulu mereka sanggup menerima siapa saja. Sekarang ni mereka sudah pun mula berkira apa artinya kalau mendapat calon-calon daripada luar, tentulah mereka kurang prihatin pada masalah rakyat setempat. Ia bukan saja berlaku saudara, situasi tersebut bukan hanya berlaku di Kelantan. Ni saya dapatan saya juga saudara, juga dalam media sosial saya tengok satu gambar kiriman pada saya di Kemaman. Apabila sepanjang jalan di Bandar Kemaman dan menuru ke Kijal, saya melihat sudah tidak ada lagi satu keping pun bendera PAS yang dipasang. Apakah bendera itu sudah diturunkan oleh warga PAS? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi ini saat-saat penentuan ini, mereka nampak gayanya bahawa dikabarkan bahawa mereka kecewa kerana
PAS bersetuju meletakkan calon dari Bersatu, Senator Razali, untuk bertanding di Dun Kajal. Dan ini mengundang masalah ahli-ahli PAS. Kabarnya mereka sudah pun memboikot dan menurunkan bendera PAS di sekitar Bandar Kemaman. Itu kabarnya, saudara. Saya nak cakap lebih tak tahu. Saya dengar daripada media tu, saya kata, kalau itu berlaku, memang tidak dinafikan. Macam di Terengganu, warga Terengganu, mereka sudah semakin gairah untuk merubah keadaan. Dengan tambah-tambah lagi, bila berlaku kebejatan, isu tanah dan sebagainya, satu demi satu terbongkar. InsyaAllah saya akan berada di Kemaman nak melihat sendiri sekali lagi, saudara. Saya akan turun pada insyaAllah 26 bulan ke 27 bulan nanti, saudara. Saya akan berada di Kemaman untuk meninjau pandangan warga di kawasan tersebut. Dan saya difahamkan apabila calon orang luar katanya yang bukan ahli PAS, jadi mereka warga PAS di sekitar Kemaman, mereka juga sudah mula tarik handbrake. Ini keadaan, saudara. Dah banyak lagi kawasan-kawasan yang dapatan saya belum dapat saya laporkan. Malahan ada pula gambar saya tengok. Bagi saya tak sepatutnya lah. Saya tidak bersetuju dengan politik yang begitu. Kalau tak setuju pun janganlah bakar bendera. Ada juga gambar saya tengok. Mereka ambil bendera Perikatan Nasional, bakar dari pijak dan sebagainya. Menzahirkan amarahnya. Saya, ini juga bukan tak ada berlaku dalam UMNO, tapi beberapa calon-calon UMNO nampaknya mampu ditenangkan. Saya, di sini letaknya pemikiran, kematangan berpolitik. Sebab saya rasa, saya, ini mungkin kerana unjuran, ajaran, didikan, pimpinan daripada pembangkang. Sebagai contoh, saudara, walaupun berkali-kali Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan, semalam, dua-dua tempat dia kata, sudahlah, cukuplah menyerang peribadi. Boleh mengkritik. Saudara Sutra Alam dia kata, kalau PAS dibuang, UMNO dibuang, di mana Melayu? Wallahualam bisawab. Kita nak jawab macam mana? Ini masalahnya sekarang ni, masing-masing berbalah. Lain tak ada masa mendambakan untuk berkuasa. Dan macam mana Datuk Anwar Ibrahim kata, sudahlah. Daripada menyerang peribadi. Lebih baik memberi pandangan bagaimana nak membenakan sebuah negara bangsa. Sebuah negara yang makmur untuk rakyat. Cukup-cukuplah mengadakan pentas politik ini sebagai lesen untuk menyerang. Tapi saya dengar semalam, saya di pelancaran jentera Sungai Burung dan juga kawasan Permatang semalam, saya apabila Ketua Pembangkang dan juga Susah Perikatan Nasional Hamzah Zainuddin, saya nampak masih lagi omelannya tak lain, saya serang Presiden UMNO pula. Aduhai. Bahawa dia menyanggah apabila Datuk Anwar Ibrahim mengatakan bahawa adanya kalangan pemimpin yang kaki sakau. Tapi dia kata, saya tak langsung, dia kata menuduh, dia kata, kau cakap orang lain kaki sakau, yang sebelah kau tu apakah bukan lu kaki sakau? Ini saya rasa ini saya rasa kenyataan-kenyataan yang bahaya. Beliau boleh didakwa di mahkamah kalau Datuk Seri Zahid mau ambil tindakan. Kerana Hamzah menuduh secara terbuka bahawa Datuk Zahid sebagai kaki sakau. Sebab itu saya katakan sekarang ni, sudahlah. Saya tak berapa berminat dengan omelan politik yang bercorak peribadi. Saya petang tadi, dekat setengah jam, satu teman saya, sahabat saya. Kami berkawan, walaupun mereka daripada parti yang lain. Saudara, dia bertanya dengan saya apa khabar dan sebagainya. Dia kata, kenapa saya tak ke depan untuk membela Datuk Anwar Ibrahim, membela Datuk Zahid Hamidi yang dibalun secukupnya oleh pimpinan mereka. Beliau adalah mewakili Parti Bersatu, saudara. Tapi saya kata, bukan cara saya lah. Bukan cara saya untuk menjawab segala omelan-omelan yang bersifat peribadi. Yang saya mahukan adalah bagaimana kita nak menguruskan negara. Itu saja. Sekarang ni, Saudara Alih Abdul Latif, betul lah, rakyat makin lama boleh berfikir yang mana kaca dan permata. Saya bersetuju dengan anda. Saudara Yon Skyrock, dia kata kau sokong sayang judi. Macam mana ni, saudara? Saya tidak pernah menyokong benda-benda. Kebejatan politik tidak akan saya sokong, saudara. Tetapi saya semakin resah bila melihat tuduh-menuduh, saudara. Malahan, saya rasa kadang-kadang omelan ataupun unjuran yang mereka lontarkan di peta politik, saya nampak tak masuk akal. Macam contohnya, bila Hamzah Zainuddin mengatakan, kalau mereka menang, inilah merupakan referendum rakyat Selangor supaya Anwar Ibrahim diturunkan sebagai Perdana Menteri. Saya kata, nak turun macam mana dia Perdana Menteri yang menurunkan dia?
Saudara Hamzah jugalah ketua pembangkang di Parlimen. Takkan dia tak tahu. Kalau nak menurunkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bawalah usul tak percaya di Parlimen. Tak payah nak ambil referendum rakyat. Macam mana kata Azmin Ali, kita kita humban dia keluar. Amboi mak, bahasa-bahasa beginilah saya tak minat, saudara. Dan rakyat diberi gambaran yang salah. Apakah pilihan raya di 6 buah negeri ini akan menjadikan kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sebagai Perdana Menteri? Saya kata jangan buat gila. Ini tak ada dalam perlembagaan. Janganlah kita menyanggah perlembagaan. Saat ini, suka tak suka, apa berlaku pun dalam pilihan raya di 6 buah negeri ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap sebagai Perdana Menteri. Kalau rasa nak jatuhkan beliau, mau menyingkirkan beliau daripada anjung kuasa di Seri Perdana, mudah. Kumpul kekuatan anda, masa hadir dalam sidang Parlimen nanti, bawa usul ini tak percaya. Inilah cara demokrasi. Bukan mengadu domba dan mencerita pada rakyat supaya rakyat bertambah benci dengan kepimpinan. Apa yang dapat? Dengan omelan-omelan, mencerita keburukan apa semua dan memberi satu bayangan yang tidak masuk akal. Kalau rakyat terpengaruh dengan begitu, apakah mereka akan kekal menghormati pimpinan negara? Saya rasa ini satu benda yang salah. Sebab itu, saya lihat pihak istana pun dah mengeluarkan kenyataan. Janganlah jadikan pentas politik ini lesen untuk saling caci-mencaci. Saya lebih berminat kalau mereka hadir di pentas politik atau di pentas ceramah pilihan raya. Nyatakan, kami akan buat 1, 2, 3, 4. Kami nak buat 1, 2 untuk rakyat. Barulah jelas. Tapi tidak begitu. Lain tak ada. Sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim dah 8 bulan. Sedap bahasa saya. Dah 8 bulan berada di anjung Seri Perdana sebagai Perdana Menteri. Satu perancangan pun tak ada. Mana tak adanya? Saban hari dia turun. Tiap-tiap hujung minggu dia pergi memberi perancangan bersama dengan budak-budak, anak-anak muda di pusat pengajian tinggi. Macam kemarin dulu dia dengan e-mobil yang bekerja dengan membawa makanan. Bukan tak ada. Jadi kata tak ada perancangan macam mana? Kenapa nak tipu rakyat? Sebab itu saya katakan, mereka tidak jujur. Sedap bercakap, maki orang. Apakah makian hamun itu boleh menambah sokongan rakyat? Saudara? Jadi pahlawan senjakala. Dia kata, kami cuma meneruskan apa yang Anwar lakukan dulu. Saya tak tahulah saudara apa boleh laku. Memanglah, dulu dah Anwar Ibrahim waktu di luar kerajaan dia sebagai pembangkang. Tetapi saya rasa bukanlah dia tak pernah mengatakan bahawa akan diturunkan Perdana Menteri dengan pilihan raya di Dewan Negeri. Ini tak logik, saudara. Terpulanglah, saudara. Saya mengharapkan, saudara. Sebab itu saya katakan yang sudahlah. Tadi pun saya bersembang dengan kawan saya tadi. Dia daripada parti, terus terang saya kata, dia daripada parti Bersatu. Dan biasa naik pentas, berceramah dan sebagainya. Saya kata, wah hebat dia berceramah, saya dengar. Dia pun ketawa. So dia kata, bagaimana pandangan? Saya kata, saya lebih minat kalau isu-isu yang menyantun soal Melayu ni, kadang-kadang jangan memalukan lah. Dia kata saya kata contohnya macam isu Felda. Cerita orang Melayu berhutang tak seronok sangat lah saya kata. Cerita macam mana orang Melayu ni malas, ekonomi orang Melayu. Begitu juga bila memuja Dr. Mahathir berucap di Kota Baru. Kononnya Melayu ni teruk sangat dah sekarang ni. Bahawa Melayu ni sudah terhakis sangat lah. Sedangkan kita bertanya, dia pun setuju dengan saya. Saya kata selama 22 tahun, tambah lagi 22 bulan, jadi Perdana Menteri 2 kali. Apa yang lakukan Dr. Mahathir? Dan apakah cukup sekadar naik pentas di Stadium Kota Baru bersama dengan PAS, maka Dr. Mahathir suci? Bagaimana catatannya, kenyataannya dan macam mana? Apakah orang sekelip mata boleh berubah? Itu kalanya saya. Saya tak tahulah saudara. So, saudara Azilan Mazhar, dia tanya, kenapa Tun Mahathir perlekeh usaha Datuk Seri Ibrahim semak gaji ke kalangan awam? Bagi saya, saudara, untuk saat ini, tak payah nak tanyalah saya. Apa saja yang Datuk Seri Ibrahim bercakap, yang buat, pasti akan dipangkah, disanggah oleh Tun Mahathir. Kerana saya melihat bahawa dalam dirinya ada kebencian yang menebal, yang tak boleh lagi nak dibuang. Apa saja, dia memang melihat Dr. Seri Anwar Ibrahim ni kebenciannya dari awal lagi, saudara. Sebab itu saya tak heran apabila dia menjadi Perdana Menteri lepas UMNO Barisan Nasional ditumbangkan pilihan raya yang ke-14 dulu, dia tak lantik Dr. Seri Anwar Ibrahim. Walaupun dia boleh lantik.
Kalau sekadar hanya mengatakan bahawa ini baru diampunkan, sebab itu lantik Dr. Azizah, Wan Azizah, itu bagi saya itu hanyalah sebagai omelan politik. Kalau dia betul jujur, apa salah tunggu dulu. Dulu pun Dr. Mahathir pernah menangguhkan pelantikan jawatan Timbalan Perdana Menteri begitu lama. Lebih daripada 3 bulan. Malahan dia dulu pernah berjanji dengan Tun Hussein On nak melantik Tengku Razali. Pun tidak dilantik. Itu gambarannya, saudara. Jadi soal begitu bagi saya lah. Dalam jiwanya, dalam hatinya memang tidak ada. Saudara Omar Osman, PMX Bais. Saya beginilah, saya melihat bahawa keadaan politik cacah merbah Melayu ni teruk. Terus saja, teruk. Malahan sebab itu dalam ucapannya saya amat bangga apabila Presiden UMNO sendiri dalam ucapan terbuka di Kelantan semalam di Machang, Pengerusi Barisan Nasional Datuk Zahid Hamidi, dia mendedahkan beliau tidak pernah meminta Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menarik 47 pertuduhan rasuah yang sedang dihadapinya ketika ini. Sebab orang mengatakan bahawa alasannya dia menyokong Seri Anwar Ibrahim, kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menarik sokongan, menarik kes dia yang sedang dibicarakan mahkamah. Tak ada pun, dia kata. Sebab itu dia kata dia bersedia berdepan dengan pertuduhan. Saya tidak minta pertuduhan itu ditarik. Dan katanya biarlah Seri Anwar Ibrahim yang menjawab. Saya kata saya sebagai orang UMNO, saya bangga lah punya presiden yang berani berdepan. Itu keadaannya, saudara. Tetapi satu benda yang ini kali ketiga saya agak seram juga, saudara. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam mengulangi kali ketiga. Saya dah kira, saudara, kali ketiga dia mengulangi. Apabila beliau memberi kata dua. Belakang saya tu cucu saya nak semayang, tak apalah. Dia memberi kata dua kepada pimpinan dan bekas-bekas menteri UMNO. Datuk Seri Ibrahim memberi kata dua kepada pemimpin politik sama ada mereka memulangkan semula harta yang didakwa dicuri atau bersedia untuk disiasat. Wow, saya kata. Ini satu benda yang memang memeranjatkan saya. Kerana Perdana Menteri menegaskan saya, sekiranya pemimpin itu gagal berbuat demikian, beliau akan mengarahkan pihak berkuasa untuk menyiasat. Artinya bagi saya, level kesabaran Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah sampai ke tahap yang sukar untuk dibendung lagi. Saya rasa dalam keadaan begini, selaku Perdana Menteri, tentulah dia akan memanggil pihak-pihak yang berwajib, mestilah dia kata, siasatlah. Bukan suruh ambil tindakan, tapi siasat katanya. Jadi sebab itu dia kata semalam, selain saya pun betul, dia sebut betul. 3 kali dia kata, 3 kali saya tegaskan. Termasuklah malam ni, semalam, saudara. Kamu mesti pulangkan balik wang dan harta yang kamu curi daripada rakyat. Jika tidak, saya akan minta pihak berkuasa menyiasat, termasuk pergi ke rumah, pergi ke pejabat, semak akaun kamu. Itu katanya dalam majlis program Jelajah Perpaduan Madani, pelancaran jentera perpaduan di Kelantan semalam, saudara. Jadi beliau berkata beliau meminta Suruhanjaya Pencegah Rasuah untuk menyiasat menteri sama ada yang terbabit dalam pengambilan kontrak atau saham. Pendekatan itu dilakukan bagi menyelamatkan negara dan tidak mahu berlaku penyalahgunaan wang yang sepatutnya digunakan untuk membantu rakyat. Jadi kata Seri Anwar Ibrahim, dia kata, kita hendak hentikan amalan pemimpin mencuri kekayaan. Dan alhamdulillah, semua pihak katanya memberi sokongan padu atas usaha saya itu. Jadi saya melihat mungkin sebab itu mantan-mantan menteri ini, ialah biasalah saya, dah keadaan begitu, mereka lelah choice, maka kita akan dapat mendengar lagi serangan yang lebih hebat akan dilakukan oleh mereka, kerana mungkin tidak bersetuju dengan usaha Seri Anwar Ibrahim. Tetapi bagi saya sebagai warga cinta damai, saya kata sudah sampai masanya. Sudah sampai masanya kita melihat bahawa pemimpin mesti dilihat bersih dan benar-benar bersih. Sebab itu usaha untuk melakukan siasatan perlu dilakukan. Saya menyokong sepenuhnya. Kerana kita dengar mereka sebagai pemimpin berada dalam UMNO, bukan kita tak tahu, bukan kita tak kenal. Adalah 4-5 orang yang kat luar yang melalak bagai nak rak tu, saudara. Mereka tu jadi kaya raya kerana berada dalam UMNO. Berapa kali saya dah bercakap dalam media saya ini. Saya mengatakan mereka kaya raya dapat jadi menteri. Rumah besar, bini besar, punggung bini pun besar. Dan kita ni sebagai pemain-pemain dalam aktivis politik, apa kita dapat? Tak dapat sekupang pun. Tapi bila mereka sudah berada di luar UMNO, maka dimaki hamun parti. Bagi saya ini orang tak mengenal jasa. Dan saya berkeyakinan,
Apabila Datuk Anwar Ibrahim sudah melontarkan kenyataan tersebut kali ketiga, ini bukan main-main. Bersedialah kita, saudara, untuk mendengar apakah akan ada omelan-omelan dan sebagainya. Saudara, saya ingin membaca satu kiriman kawan-kawan, saudara. Ini agak menarik daripada saya. Mereka menghantar kiriman pada saya, cuba anda hayati. Ini satu kiriman dia macam gurindam, ya saudara. Tajuknya Dear. Cuba dengar baik, saudara. Ini gurindam Dear. Dia masuk Barisan Nasional, dia betul. Dia keluar Barisan Nasional, dia dianggap betul. Dia berpakat dengan semangat 46, dia betul. Dia berbalah dengan semangat 46, juga dia betul. Dia berbalah dengan berjasa, dia dikatakan betul. Dia berbalah dengan amanah, juga dia betul. Dia berkawan dengan PKR, Parti Keadilan Rakyat, orang kata dia betul. Dia berbalah dengan Parti Keadilan, juga dia betul. Dia berkawan dengan DAP, dia mengatakan dirinya betul. Dia berbalah dengan DAP, juga dia merasakan dia betul. Dia masuk Pakatan Rakyat, dia mengatakan keputusan itu betul. Dia keluar Pakatan Rakyat, juga dia merasakan itu betul. Dia dikatakan terima 90 juta dan saman Sarawak Report. Itu katanya tindakan betul. Dia tarik balik saman kes Sarawak Report, juga dia kata dia betul. Dia berpeluk dengan Dr. Sri Najib, dia mengatakan itu tindakan betul. Dia berpakat dengan UMNO untuk wujudkan sebuah kerajaan baru, juga dia kata dia betul. Dia menzahirkan bersama, menandatangani piagam Muafakat Nasional, dia kata dia betul. Dia buat pakatan dengan Bersatu, sedangkan waktu itu dia sudah pun bersama dengan Muafakat Nasional, juga dia kata dia betul. Akhirnya dia berbalah dengan UMNO, lepas itu dia buat Muafakat Nasional, dia kata dia betul. Dia panggil UMNO itik patah kaki, katanya dia betul. Tafsiran ayat Quran dan hadis, hanya diri dia saja yang betul. Semuanya dia yang betul, orang lain semua salah. Cuba teka, apakah makhluk ini maksudkan? Saya bila baca benda itu, saya senyum sendirian, saudara. Saya tersenyum sendirian. Kerana itu gambarannya. Semua apa saja dari dulu lagi. Dia masuk UMNO, dia keluar UMNO, dia berkawan dengan DAP, semua dia betul. Orang lain salah. Itu keadaannya. Orang kata kalau semua orang salah, dia je yang betul, maka dialah maksum. Jadi yang kena kencing jangan terasa lah, dia kata. Itu Fendi Pasir Mas. Saudara Fakri Sani. Saya tak mau sebut siapa saudara Fakri Sani. Ion Sky. Dia kata, bos judi tolong mereka sucikan PAS ni. Saya tak mau cakap apa-apa, saudara. Saudara. Bagi saya, saudara, kadang-kadang anda amat memahami. Jadi, itu gambaran kedudukan politik negara kita bercerambong, saudara. Saya amat kecewa melihat bangsa saya, saudara, mereka yang sepatutnya menjadi pemimpin. Tapi dia merasakan segala-galanya betul. Dan orang boleh sokong, saudara. Itu yang saya hairankan macam sekarang ni. Apa yang berlaku di Kelantan, apa berlaku di Terengganu, gambarannya. Sebab itu saya melihat besar kemungkinan saudara, di Kelantan dapatan saya akan berlaku swing. Tambahan bila semalam melihat ramainya orang yang hadir pada majlis yang dihadiri oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Dan mereka hadir bukan hadir macam dululah berbayar dan sebagainya, tidak. Dan mereka menzahirkan sokongan yang padu. Begitu juga apa yang berlaku di Terengganu. Saudara. Betul lah saudara Mahano Haji Ahmad, dia kata, okey lah tu, Haji betul. Betul Haji, katanya. Fendi Pasir Mas, Ron 1, Puan 05, kau nak minyak ke? Percuma. Saya tak tahulah saudara. Jadi sekadar dia kata dia dah cukup jumlah. Bukan cukup jumlah, cukup jumlah. Dah cukup jumlah dah, dia kata. Nah, bagi saya Firdaus, saya tak suka menyebut soal orang lain yang ada masing-masing punya media, saudara. Anam Gresik, saudara Syahri. Jangan mimpilah, jangan mengharapkan untuk saya memaki hamun di kalangan teman-teman, sebab saya selalu bercakap, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Tapi persoalannya, saudara, bila dia masuk UMNO, dia kata dia betul. Dia keluar UMNO, dia kata dia betul. Dia berkawan dengan Semangat 46 bersama Tengku Razali.
Dia kata dia betul, dia keluar daripada semangat pemenang pun, dia kata betul. Akhirnya, Tengku Razali dah geram sangat, tak boleh lagi menahan perasaan gelodaknya melihat ciri-ciri politik yang diamalkan olehnya. Akhirnya, apa kata Tengku Razali? Mereka mengamalkan. Mereka ini bagaikan pelacur politik. Itu bukan kata saya. Mengertinya Tengku Razali sudah pun ada pengalamannya. Saudara, dia berpeluk-peluk dengan DAP. Bukan tak ada, semua orang tengok. Pun orang kata dia betul. Tapi bila dia balah dengan DAP, dia betul. Bila UMNO nak baik dengan DAP, UMNO salah. UMNO berbaik dengan Datuk Anwar Ibrahim dalam Pakatan PKR, UMNO salah. Dia buat baik, okey. Itu keadaannya, saudara. Sah dia kata harap menteri-menteri dalam kerajaan, Madani, nak bagi dana, bagilah. Jangan tunggu dengan tak berhulu katanya. Dana bantuan sekolah, daerah di sekolah. Dah pulus tapi tak keluar-keluar. Kerajaan Sarawak terkilan dengan KPM. Saudara SAS, ini satu pandangan saya ingat, bolehlah Saudara SAS dah putus pula mereka ganggu. Saudara SAS GSA, kalau boleh tolong masukkan besok ataupun sebentar nanti boleh hantar kiriman pada saya, masukkan malam besok kita balunlah saudara. Sebagai saya mudah je, tak betul kita cakap tak betul. Saya tidak nampak begitu kerana sekarang ni di Sarawak, Timbalan Perdana Menteri datang dari Sarawak, tak sepatutnya didelaykan. Sewaktu bila saya berbual dengan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Zahid, beliau mengatakan alhamdulillah di Sarawak kestabilan politik, sebab itu mereka minta apa pun ada kelulusan, tapi tiba-tiba tak ada kelulusan. Wallahu a'lam bissawab. Saudara, jadi tenang-tenangkan fikiran, biarlah mereka merasakan mereka betul, kita tak betul pun tak apalah saudara. Inilah natijah politik kita. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.